Temu kembali dalam buletin Awani seperti mana yang saya katakan daripada awal tadi, tumpuan pada ketika ini terarah ke Istana Kehakiman Putrajaya bagi mengetahui apakah yang berlaku di Mahkamah Persekutuan berhubung kes rayuan akhir Datuk Seri Najib Tun Razak berdasarkan laporan rakan setugas oleh Firdaus Azil yang kini berada di Istana Kehakiman di Mahkamah Persekutuan. Beliau mengatakan bahawa Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun sedang menyampaikan hujah penghakimannya dan pastinya kami akan bawakan perkara ini dari masa ke masa dan keputusan itu akan kita ketahui sebentar lagi. Tetapi sebelum perkara itu, kita ketahui saya ingin bersama dengan Dr. January Amir merupakan fellow kanan Majlis Profesor Negara. Kita bercerita perkara lain. Kita bercerita mengenai setahun kepimpinan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, kepimpinan keluarga Malaysia. Assalamualaikum Dr. January, apa khabar? Waalaikumsalam, betul. Dr. January, kita ingin bercerita mengenai kestabilan politik. Dalam masa setahun pentadbiran Perdana Menteri ini, tidak dapat kita nafikan bahawa kestabilan politik itu adalah perkara tunjang yang perlu diselesaikan oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Bagaimana doktor melihat bahawa kestabilan politik yang digembling dan juga dicapai, pertamanya melalui MOU, tapi dalam masa yang sama juga dalam aspek politik dalaman dan juga bersama dengan rakan-rakan khususnya di belah Sabah dan juga Sarawak, Doktor? Baik, yang paling penting yang kita lihat dalam tempoh 1 tahun lalu, pemerintahan Perdana Menteri beliau telah berupaya untuk kekalkan kestabilan politik. Ini selari dan sesuai dengan trust MOU yang telah ditandatangani waktu itu, iaitu untuk pastikan kestabilan politik berlaku, yang kedua untuk pastikan transformasi dapat dilakukan. Jadi tidak dapat diragui lagi, kita perlu akui bahawa beliau telah berupaya untuk pastikan kestabilan politik itu tercapai. Dan saya fikir ini sebahagiannya adalah berdasarkan keikhlasan dan komitmen beliau untuk pastikan apa-apa yang terkandung dalam MOU itu telah dilaksanakan dengan jayanya. Maka dengan itu mendapat reaksi yang positif daripada mereka yang memeterai perjanjian itu, baik di pihak PAS Bersatu maupun di pihak Pakatan Harapan. Melangkah ke hadapan, saya lihat bahawa apa yang dapat kita pelajari daripada semua ini ialah kedua-dua belah pihak, iaitu pemerintah, parti pemerintah dan juga parti pembangkang sebenarnya dapat bergerak ke hadapan sebagai satu kesatuan dengan mengutamakan kepentingan negara di tengah-tengah negara ini berdepan dengan kemelut COVID-19 dan juga ancaman dan juga masalah ekonomi. Jadi berdasarkan dua perkara itu saja kita tidak ragu lagi bahawa beliau berupaya untuk tangani isu berkenaan dengan berkesan, apatah lagi melalui pelbagai bantuan ataupun inisiatif yang telah dilaksanakan oleh beliau untuk meringankan beban yang ditanggung oleh kerajaan. Tetapi bagi saya, di sebalik semua ini ialah berlakunya perundingan ataupun tolak ansur antara kedua-dua pihak, iaitu antara parti yang memerintah dengan juga pembangkang, sehingga kita dapat saksikan begitu banyak transformasi dilakukan khususnya dari segi politik. Ini termasuk bagaimana beliau dengan begitu berjaya akhirnya menyaksikan negara ini lulus dari segi RUU anti lupa parti. Ini merupakan satu sejarah yang tercipta hasil kerjasama, sokongan dan juga tolak ansur kedua-dua pihak. Saya percaya ini tidak mungkin berlaku tanpa keikhlasan dan komitmen daripada Perdana Menteri sendiri. Ini kita harus beri kredit kepada beliau dan juga kredit kepada semua parti atau pihak yang telah memberi dukungan kepada RUU itu. Dr. January, mungkin satu ketika dahulu figura seorang Perdana Menteri itu adalah figura yang berkuasa dan juga mungkin penelitian dan juga persepsi bahawa peranan yang dimainkan oleh seorang Perdana Menteri itu perlu mempunyai quote-unquote cengkaman tertentu. Namun dunia politik hari ini sudah berubah, perlukan rundingan, perlukan lebih sesi dialog dan sebagainya. Bagaimana kita melihat daripada aspek itu dalam kepimpinan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob? Dan juga bagaimana dalam konteks politik juga, ini adalah nilai-nilai yang perlu dilihat dalam perspektif politik baru dan juga suasana politik dalam yang dan juga kemahuan rakyat yang berbeza pada hari ini. Pada pandangan Dr. January, bagaimana kita melihat perspektif itu?
politik hari ini tidak sama dengan politik khususnya pada zaman Tun Dr. Mahathir selama 22 tahun yang boleh dianggap sebagai oleh setengah-setengah pihak sebagai amalan kuku besi. Beliau dapat saja amalkan politik sedemikian yang bersifat kuku besi disebabkan oleh kekuatan yang ada pada Barisan Nasional khususnya UMNO pada ketika itu. Tetapi pasca PRU ke-14, kalau itu dilakukan, saya fikir mana-mana Perdana Menteri tidak akan mungkin dapat berjaya untuk mengekalkan kestabilan politik, kerana harus diakui dalam keadaan majoriti yang tipis tidak mungkin bagi Perdana Menteri itu untuk mencekam berdasarkan hegemoni politik ataupun kuasa politik yang ada di tangannya. Dalam keadaan majoriti yang tipis, ketidaktentuan berlaku, maka nilai-nilai yang sudah sebut tadi, nilai-nilai murni, kematangan politik amat didambakan. Ini termasuk harus menghulurkan tangan persahabatan dengan parti-parti pembangkang dan juga harus dilihat ikhlas yang akhirnya berpaksikan kepada hakikat bahawa kepentingan negara itu, kepentingan politik masa depan, kematangan politik itu jauh lebih penting daripada kepentingan pribadi Perdana Menteri ataupun parti. Saya fikir itu adalah teras daripada apa yang telah dilakukan oleh Perdana Menteri selama 1 tahun yang lalu. Tapi Dr. Jenery, lapisan politik itu juga mengikut struktur yang berbeza-beza. Bagaimana itu ditangani dengan baik oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam kita bercerita mengenai kepimpinan beliau, aspek kestabilan politik, berdialog dan juga bermuafakat bersama dengan rakan-rakan seteru politik lain, tapi dalam konteks dalaman parti sendiri, bagaimana beliau memainkan peranan di situ juga? Dalam konteks dalaman, maksud saudara, adakah dalam konteks dalaman UMNO ataupun UMNO dan juga Barisan Nasional contohnya, bagaimana itu masih lagi dapat diharmonikan juga? Ya, yang menjadi unik ini sekarang ialah beliau bukan seorang presiden parti. Dan beliau setakat ini saya fikir berjaya untuk kekal di situ, tetapi saya percaya ini berjaya dicapai disebabkan oleh kesediaan beliau juga untuk tidak terlalu berpegang pada apa yang dipercayai beliau, tetapi cuba bertolak ansur daripada berdasarkan suara, bukan saja suara presiden tetapi juga suara 5 pemimpin teratas dan juga suara-suara dari bawah. Kerana akhirnya kekal atau tidaknya beliau di situ dan mungkin atau tidaknya beliau terus menjadi poster boy untuk calon Perdana Menteri nanti banyak bergantung pada bagaimana beliau melakukan keseimbangan daripada tuntutan beliau sendiri, tuntutan dalam parti Barisan Nasional dan juga tuntutan dalam dalaman. Dan yang sebenarnya yang menjadi masalah dan cabaran besar ialah bagaimana untuk menyeimbangkan tuntutan dan suara dari dalam UMNO sendiri, kerana beliau bukan presiden parti tetapi naib presiden parti, dan pada waktu yang sama harus mendengar suara dari pimpinan majlis tertinggi, pimpinan yang 5 orang itu tadi dan juga suara dari bawah. Jadi dari segi itu memerlukan kepintaran, kematangan politik dan juga kearifan beliau sebagai Perdana Menteri. Dr. Jenery, saya ada mungkin 1 minit saja berbaki, tapi bagaimana kita melihat daripada aspek kestabilan politik dan juga kepimpinan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam konteks politik di Sarawak, kerana dalam pentadbiran beliau juga Pilihan Raya Negeri Sarawak diadakan, dan juga bagaimana kita memahami dalam konteks perspektif politik di Sarawak itu dan juga di kalangan antara Putrajaya dan juga Petrajaya itu. Baik, dari segi ini saya fikir beliau telah memberi suara ataupun memenuhi tuntutan daripada Sarawak dan Sabah dengan memastikan bahawa apa-apa saja yang terkandung dalam MA63 itu dipenuhi. Dan setakat yang dapat saya kesan, ada beberapa lagi, mungkin ada 5 perkara lagi yang belum dituntaskan. Dan saya percaya kalau beliau hendak menambat hati GPS untuk terus menyokong Barisan Nasional dalam usaha untuk membentuk kerajaan pasca PRU 15 nanti, beliau perlu juga akur pada tuntutan di Sabah dan di Sarawak, khususnya GPS yang mungkin akan dapat melakarkan kejayaan lebih besar daripada kejayaan dalam PRU 14. Kalau dulu 19, mungkin kali ini sekurang-kurangnya bagi saya 26 kursi.